Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mari kita mulakan dengan latihan pembukaan bab 8 vektor. Ingat So, kamu boleh print kemudian apa yang cikgu berikan itu ataupun kamu boleh terus buat dalam buku latihan. Okay. Tak perlu salin balik soalan apa. Kena tampal soalan tersebut kalau boleh. Okay, kita teruskan. Kita share. Alright, so jadi kita punya latihan pembukaan kita pada hari ini bab 7 bab vektor. Kita tengok kertas 1, kita ada dua bahagian, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 ni cikgu sediakan lebih kurang 9 soalan dan semua soalan-soalannya adalah soalan-soalan past year, soalan past year, klon soalan SPM. Jadi kita tengok kertas 1 macam mana tahun penyelesaiannya. Diberi bahawa vektor P adalah 13I tambah J dan Q adalah sama dengan 7I tolak MJ. Okey, carikan vektor P tolak Q. Vektor P tolak Q dalam bentuk XI tambah YJ. Ya, right. So, tak ada masalah. Jadi, soalan ini senang. Okey, kamu tengok je apa cikgu lakukan. Kamu akan tersalin balik dalam kamu punya kertas buku latihan nanti. Okey, untuk soalan A ni, cuma kamu perlu hanya ikut sahaja ikut sahaja P tolak Q, di mana P tu tolak Q, di mana P tu adalah 13I tambah J. Alright, and then tolak Q tu adalah dalam kurungan 7I tolak MJ. Setiap kali kita ada tolak dalam kurungan, selepas tu dalam kurungan Okey, sebab dalam kurungan itu bila kita buka, dia akan jadi, dia darabkan semua negatif ke dalam kurungan itu, negatif 7I yang negatif jadi positif MJ. Okey. So yang mana kita boleh tolak I dengan I, J dengan J. Itu kena ingat I dengan I, J dengan J. Tambah ke tolak ke mesti dengan I ni macam algebra biasa. Jadi 13I tolak 7I jadi 6I. Alright, so jadi J tambah MJ. Okay, yang J ni macam mana kita nak buat? Dari 2J ni kita buat pemfaktoran. Okey, pemfaktoran 6I tambah 1 tambah M. Okey, lagi cantik. Okey, biar dalam keadaan vektor kita tu P tolak Q IJ. Jangan IJJ. Tak mau mesti dalam bentuk 1I, 1J macam ni. Cantiklah. Okey, itu kita dah dapat soalan A, P tolak Q. Okey, ada apa masalah? Algebra biasa je. Baik, untuk soalan B. Nilai-nilai M jika modulus P tolak Q. Ni apa maksud modulus ni? Ini dinamakan sebagai magnitude. Okey, ingat tak lagi pembelajaran kita? Magnitude. Magnitude ni boleh dikatakan sebagai jarak sesuatu vektor. Panjang sesuatu vektor. Okey, sama dengan 10. Jadi kita balik kat sini. P tolak Q dalam bentuk magnitude sama dengan 10. Oh, panjang dia 10. 10 unit diberitahu kat situ lah. Okey, so cari nilai M. Seperti mana kita dah tahu P tolak Q tu dari soalan A kita tadi. Okay. Ini tadi. Kita nak jadikan dia magnitude. Ini apa namakan? Magnitude. Okey, ingat tak formula magnitude ni apa? Ingat lagi tak? Kalau tak ingat tu kita tengok formula dia. Ini formula yang cikgu berikan ini adalah formula yang akan diberikan dalam peperiksaan nanti. Ini saja yang diberikan. Yang kawasan vektor, bab vektor kita ni hanya dua ini sahaja. Okey, yang lain itu koordinat geometri. Dua ini sahaja. Okey, nombor 5 ini yang dikatakan magnitude. Okey, nombor 5 ini magnitude. Okey, yang bawah ini unit vector. Okey, so ini adalah unit vector. Jadi, magnitude ni kita kena ada modulus di mana punca X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ini kita kena gunakan nanti. Seperti soalan 1B ni, kita sediakan punca, apa tadi?
X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi kalau kita tengok kita punya soalan tadi, 6I, kita ambil yang ini saja. Oh, sorry, hilang pula. 6I, jadi ambil 6, 1 tambah MJ, kita ambil 1 tambah M saja. Okay. Kita bentukkan seperti mana formula punca 6 kuasa 2 tambah 1 tambah M kuasa 2. Ini samakan dengan 10. Okey, tengok formula balik betul Okey, I dengan J tu kita tak payah masukkan kat sini. Tak payah. I, J tu tak payah. Okey, tak perlu. Okey, jadi kita biar 6 kuasa 2 tambah 1 tambah M kuasa 2 samakan dengan 10. Cari nilai M. Betul formula? Magnitude? Okey, betul. Jadi seterusnya penyelesaian ni algebra saja, tak perlu risau. Punca kalau pindah sana dia akan jadi apa? Kuasa 2 iaitu 10 kuasa 2. Ini jadi 6 tambah kembangkan yang ini kita akan dapat apa? 1 tambah 2M tambah M kuasa 2 sama dengan 100. Okey, sekali lagi, tak cantik ni tulisan cikgu ni. Sekali lagi. Perkembangkan itu kita akan dapat 1 tambah 2M tambah M kuasa 2. Kembangkan sendiri, betul tak cikgu cakap ni? Alright, betul. Lepas tu kita bawa 100 ke kiri, tambah tolak yang mana kita boleh tambah M kuasa 2 tambah 2M tambah 37 tolak 100. Okey, so ini sama dengan M kuasa 2 tambah 2M tolak 63. Dalam bentuk kuadratik, M kuasa 2 tambah 2M tolak 63 adalah M tolak 7 dan M, ini awak cari sendiri nanti tambah 9 sama dengan 0. Jadi nilai M kita ni ada 2. Satunya M tolak 7 sama dengan 0 dan M tu adalah 7 atau M tambah 9 sama dengan 0. So M sama dengan negatif 9. Itu saja jawapan kita. Okey, siapa nak print shot? Boleh screenshot. Jadi kita kena pastikan kita punya algebra itu powerful. Alright, so setakat ini faham ini senang sikit lah. Ini soalan kertas 1. Dan biasanya kertas ini 5 markah. 4 markah. Tumbuh dulu ni ada 4 markah. Okey, so ada apa-apa nak tanya soalan? So far so good? Okey So kita teruskan soalan nombor 2. Okey, nombor 2. Alright. Dia beri A dalam bentuk lajur. Vektor ni ada 2 jenis. Sama ada kita nak bentuk IJ atau kita nak bentuk dalam lajur. Okay, seperti contohlah vektor A kita ni, kalau ni dalam bentuk lajur. Seperti mana penerangan semalam, video offline. Cikgu tengok 2-3 hari lepas, cikgu tak dapat hadir sebab cikgu menghantar anak cikgu buat vaksin pertama Jadi kita kena letak 25, ni lajur. Ada soalan tu dalam bentuk dalam IJ. Kalau bentuk IJ adalah 2I tambah 5J. Ingat So ada 2 keadaan. Sama ada kita nak buat vektor itu dalam bentuk lajur atau nak bentuk dalam IJ. Tapi soalan ini semua dalam bentuk lajur. So kita kena bagi jawapan kita dalam bentuk lajur. So IJ ni tak boleh pakai lah. Ini kena tengok juga soalan. Kena ikut soalan. Okay, kemudian carikan nilai H. Okay, B adalah negatif 3H. Okay, B tu adalah negatif 3 lajur. H. Carikan nilai H supaya A selari dengan B. Baik, jadi kita punya penyelesaian ini ada istilah selari. Ada 2 keadaan. Selari dan nombor 2 satu garis. Satu garis. Dalam satu garis. Contoh ataupun collinear. Ini ada 2 satu garis atau collinear. Kalau 2 istilah ni masuk dalam soalan, kita seharusnya mengcompare 2 vektor. Vektor kita tadi apa?
A dengan B, vektor A kita comparekan dengan B, lepas tu kita letak apa-apa pemalar sama ada apa-apa skala. Okey, apa-apa skala sama ada letak kat A atau letak kat B. Contohnya sama ada you nak taruh apa-apa huruf lah. Selain daripada H tu selain daripada H, apa-apa huruf, kamu letak M kat sini boleh. Atau kamu letak M kat sini pun boleh. Mana-mana boleh. It depends. Macam mana kamu menyelesaikan. Okey, kalau biasanya kita taruh M. Letak je. Ini teknik dia. Okey. So, faham Setakat ni letak macam ni dulu. Ini formula dia lah. Okay, ini formula dia. Jadi, kita kena ingat bahawa ni nota penting sikit. Awak kena tolong highlight kat sini. Kalau kita jumpa perkataan selari atau satu garis atau kolinier, dalam bahasa Inggeris dia kolinier. Satu garis ni kolinier. Kita kena bentukkan formula vektor A sama dengan letak apa-apa skala atau apa-apa huruf MB. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, katakan macam ni. Contoh dia A, soalan A memang soalan A. Jadi A, vektor A tu dia selari dengan B, awak letak M kat sini. Buat macam ni. Buat macam ni dulu. Jangan tanya kenapa macam ni dulu. Ni skala. Okey, ni skala. Dia ada gandaan dia. A ni adalah gandaan dengan berapa B. Okey, so jadi A kita ni kita bentuk dalam lajur vektor 25. Buat macam ni. Sama dengan M. Lepas tu B kita adalah negatif 3H. Okey, buat macam ni dulu. Baik, so macam nak selesaikan ni? Okey, gunakan kaedah, apa dah belajar matriks? Dah belajar matriks sebelum matematik. Okey, so kalau M darab dengan 3, negatif 3 dengan H, dia akan dalam bentuk lajur negatif 3M HM. Okey, so apa maksud lajur ni? Kiri dan kanan. Kita ada kiri, kita ada yang kanan. Kita ada kiri, kita ada kanan. Maknanya 2 itu sama dengan negatif 3M. Okey. 2 itu sama dengan negatif 3M. Kita boleh buat penjelasan kerja dia. 2 sama dengan negatif 3M. Okey, sama juga. Yang 5 itu kita samakan dengan HM. Okey, 5 itu kita samakan dengan HM. Okey, so caranya apa soalan kita? Cari nilai H. Okey, cari nilai H, kita boleh dapatkan nilai M pada persamaan yang pertama tadi, iaitu M itu adalah 2 per negatif 3. Pindah je lah negatif 3 itu. Barulah kita gantikan M ke persamaan yang kedua itu. Dia akan jadi 5 sama dengan H darab 2 bagi negatif 3. Dan penjelasan akhirnya negatif 3 jadi darab, 2 pindah jadi bahagi, ialah negatif 15 per 2. Itu jawapannya untuk H. Okey, dapat tak? Senang aja. Tak susah pun. Okey, so siapa nak screenshot boleh ambil jawapan cikgu, awak salin balik dalam siapa nak buat dalam buku boleh. Okey. So jadi kita boleh ke soalan seterusnya, soalan B Okey, soalan B dia soalannya sama, carikan nilai H supaya A dan B mempunyai magnitude yang sama. A dan B mempunyai magnitude yang sama. Sekali lagi perkataan ini magnitude keluar. So formula kita gunakan yang nombor 5 ini geometri untuk vektor magnitude punca X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Jadi kita pergi ke contoh-contoh So tadi kita punya A adalah lajur 25, manakala B adalah dalam vektor lajur negatif 3 H. Jadi dia kata bahawa kedua-dua soalan B ni dia kata mempunyai magnitude yang sama. Apakah nilai H? Okay, kalau magnitude yang sama, kita menggunakan formula yang nombor 5 ini. Jadi seterusnya buatlah A soalan B magnitude sama dengan B vektor magnitude.
Okey, apa maksud magnitude ini? Maksudnya punca. Okey, kalau 2, 5, kita letak 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Sama kan? Okey, vektor B ni adalah punca negatif 3 kuasa 2 tambah H kuasa 2. Jadi kita punya penyelesaiannya gunakanlah algebra seterusnya. Jadi punca dengan punca apa jadi? Kiri ada punca, kanan ada punca, hilang punca tu. Okey, tinggallah 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Negatif 3 kuasa 2 tambah H kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Sebelah kiri ni kita akan dapat 15 kuasa 2, 25, 4, 29. 29. So, negatif 3 kuasa 2 adalah 9 tambah H kuasa 2. Okey, jadi 9 pindah sana dia akan dapat tolak 20. So, H kuasa 2. Okey, next kita buat kat sini. So, H 20 kena punca. Baik, untuk penyelesaian H kita ini, H kuasa 2, kalau kuasa 2 pindah sebelah kanan, dia akan jadi punca. Kita mesti ada simbol tambah tolak. Setiap kali kuasa 2 tu pindah jadi punca, kita mesti ada nilai tu mesti ada tambah dan tolak, positif dan negatif. Bermakna kat sini kita punya penyelesaiannya ada 2, punca 20 dan satu lagi punca, okey, negatif punca 20. Siap-siap awal lah. Okey, apa punca 20 ini? Kita tengok kalkulator. Punca 20 adalah 4.472.135. Seterusnya kita ambil 3 tempat perpuluhan sudah memadai 4.472 dan H itu satu lagi negatif 4.472. Alright, tak ada masalah. Okay, baru betul. Alright, so siapa nak ambil print screenshot? Screenshot ke print screen ke? Apa kamu ambil lah ya? Okay, ambil lah ini. Ini jawab. Nak tengok yang J2A tadi boleh? A, okay boleh. Ni. Alright, ini A. Okay, siapa nak screenshot A pun boleh. Okay, ambil soalan A. Okay, screenshot. Siapa dah tulis tu tak apalah. Dia sambil-sambil tengok dengar cakap cikgu dia tulis. Bagus. Okay, so sama-sama kita bincang sama-sama. Okay, ada apa masalah lain? Tak ada So ingat nota yang cikgu tunjuk yang ini ini pun penting sangat untuk mana-mana penyelesaian ni, yang ni. Okay, yang ini hati-hati istilah selari atau satu garis kolinear, letakkan apa-apa huruf kiri sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan dulu. Macam cikgu letak kat kes ni tahu M. Boleh? Tak ada masalah. Okay, so jadi kita boleh teruskan soalan nombor 3, boleh? Alright, boleh tak ada masalah. Nombor 3 ni, nombor 3 ni agak kepeningan sikit. Cikgu tadi pun dah bincang dengan Pak Harmoni tadi. Tapi kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Alright, so katakan kita punya penyelesaian kita ini. Raja di bawah menunjukkan dua vektor OP dan QO. Okay, OP dan QO. Jadi kat sini kita dapati bahawa ungkapkan, dibesarkan sikit Okay, vektor O ke P dan QO. Okey, jadi kita punya penyelesaian kat sini O ke P dalam bentuk lajur. So kita ada dua keadaan vektor sama ada kita nak buat dalam bentuk lajur atau dalam bentuk I dan J. Okey, ni dalam bentuk vektor dalam koordinat geometri Cartesian. Ni SPM 2012 Jadi OP dalam bentuk XI. Mana? Ini OP. So dalam bentuk XY lajur. Okey, kalau kita ikutkan OP ni, lajurnya adalah 4, ikut koordinat tu 2. Kalau dalam bentuk IJ, 4 I tambah 2J. Tapi ikut soalan kalau soalan minta lajur, kita kena tunjukkan lajur. Just in case lah Okay, kalau ini aja cikgu tunjukkan dua-duanya lah. IJ dengan lajur. Mana-mana pun boleh. Tapi kalau ikut soalan ini, dia nak bentuk dalam lajur. Okay, ini kita dah belajar dalam offline. Okay, jadi kita kena tengok
OP sama dengan 42. OQ sama dengan apa? OQ. OQ. Siapa beritahu cikgu? OQ. Okey, OQ. Dari O ke Q. Dari O ke Q. Apa dia ni? Dari O ke Q ialah negatif 8, 4. Ini yang kita punya kena tengok lah ya. Dari O ke Q adalah negatif 8, 4. Okey, jadi seterusnya kita boleh tengok ya. PQ, soalan A. Okey, PQ dalam bentuk XIJ. Okey, jadi kita punya PQ adalah dari sini P ke Q. Ingat tak hukum segitiga? Hukum segitiga. Okey, kalau kita mula kat sini, jalan pendeknya PQ. Ikut soalan lah. Kita akhir di sini. Alright, so jadi kita punya vektor paduan mengikut hukum segitiga untuk soalan B ni, kita letak PQ sebagai jalan pendek dia, PQ. Jalan panjang dia apa? PO tambah OQ. Okey, PO tambah OQ. Okey, so kita kena berhati-hati PO tambah OQ. Kemudian barulah kita letak PO itu dalam bentuk lajur. Okey, masalahnya ni OP. PO ikut arah bertentangan. Jadi arah bertentangan. Kalau kita balik PO, OQ negatif. Ini akan jadi negatif. Okey, ini pun terbalik. OP, PO. Jadi tambah OQ. OQ adalah negatif 8, 4. Okey, tengok ni. OQ. OQ betul lah. Ikut arah OQ dengan OQ negatif 8, 4. Jadi penyelesaian kita nak buat macam mana ni penyelesaian kita ni? Negatif yang atas tambah yang atas, yang bawah tambah dengan yang bawah. Ini keistimewaan tentang lajur ni Okey, yang atas tambah dengan yang atas. So negatif 4 tambah dengan negatif 8. Dia akan jadi negatif 12. Manakala negatif 2 tambah dengan 4. Dia akan jadi 2. So ini adalah yang dikatakan vektor PQ dalam guna kaedah hukum segitiga. Okey, dah selesai ke belum? Belum selesai lagi Sebab dalam soalan kita ini, soalan B kita, dia nak dalam bentuk ini kena hati-hati. XI tambah YJ. So akhirnya kita kena jadikan dia sebagai negatif 12I tambah 2J. Okey, jadi apa masalah? Itu jawapannya. Boleh terima? Boleh kot Okey, tak ada apa-apa masalah. Okey, so ingat cara kita menyelesaikan ini. Alright, so siapa nak screenshot boleh ataupun nak ambil jawapan, dah tulis jawapan sambil-sambil dengar cikgu ni pun tak ada masalah. Okey, nombor 3 settle Nombor 3 ambil lah Okey, jadi kita ke soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Nombor 4 ni pun bahaya juga ni, nombor 4 ni. Okey, tengok nombor 4. Bentuk Cartesian. Okey, nombor 4. Baik. Dia beri vektor OB. Kalau ikut kat sini Dia beri vektor nombor 4 ni dalam bentuk vektor B, vektor A, vektor C. Okey, tak ada masalah Nampak tak? Ke tak nampak sangat tu? Nampak sikit. Kita besarkan sikit gambar Raja ni. Raja dia bawa menunjukkan dua vektor A, B pada satu sata Cartesian. Ada C ni, dia terlupa ada C ni lagi. Ni ada vektor C ni. Okey, ada A, B dan C. Okey, kemudian ungkapkan vektor OC dalam bentuk AB. Ungkapkan vektor OC dalam bentuk AB. Macam mana tu? Ni okey, siapa dapat idea? Vektor OC ni. So vektor OC soalan A. Vektor OC
dalam bentuk AB. Macam mana AB tu? Okay. Apa dia? Kalau tengok kat sini, apa kita boleh buat? Kalau kita ikut keselarian dan sama panjang, okay, vektor A dengan vektor B, kita cuba hubung dari mula ke akhir. Okay, ini destinasi kita, OC. Okay, boleh tak kita gunakan skala A dengan skala B ni, kita sambungkan sehingga kita dapat satu vektor paduan segitiga, hukum segitiga. Faham tak maksud cikgu? Okay, caranya kita boleh ambil vektor A ni, kita boleh panjangkan 2 kali ganda. So, jadi 2A. Boleh? Okay. 2A. Okay. And then, kita boleh ambil B. Panjang B ni dengan ikut keselarian dia. Ada 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3. Kita sambungkan sini. Macam ni. Kita bawa ke sini. Jadi B. Nampak tak? So maknanya 2A vektor OC 2A ikut arah ni 2A tolak B. Kenapa tolak? Kita dapat hukum segitiga. Nampak B ni kita pindah ke sini. Kita bawa ke sini, kita sambung. Yang penting kita dapat satu hukum segitiga. Sini, B kat sini. Kita bawa ke sini. A tu kita panjangkan 2 kali. 2 kali A tolak B. Kenapa tolak? Cikgu nak tanya. Kalau mengikut hukum segitiga kita ni, OC, okay, dari arah ini, jalan jauhnya 2 kali A dan kita kena ini jadi negatif B. Kenapa negatif B? Sebab asalnya B ni adalah ikut arah ni. Kita balik. Sebab itu cikgu letak negatif B kat situ. Asalnya adalah ikut arah ke atas. Tapi kita telah menggunakan hukum segitiga vektor paduan. OC adalah, kalau ikut vektor paduan tu adalah OC dari O titik ni titik ni. O apa tah ni, kita anggap ni K lah. OK sama tambah dengan KC. Contohlah. Ni B lah. Sorry, ni B. Kita anggap ini B lah. B besar. Jadi OB tambah BC. Okey, macam itulah. Okey. Sebab itu OB yang BC. BC dia terbalik dengan arah ni, anak panah ni. Jadi kita kena selesaikan dengan cara vektor paduan. Okey, so tengok Okey, so yang cara kita nak dapatkan 2A tolak B mengikut gambar rajah di atas ini. Okey, seterusnya. Nyatakan vektor AB dalam bentuk X, Y. Alright. So kita boleh padam ni. Padam yang ini. Vektor vektor AB dalam bentuk X, Y, dalam bentuk lajur X, Y. Mana kitanya vektor? Padam ni semua bagi clear sikit. Tengok balik. Jadi vektor AB tu kalau kita tengok kat sini, dari A, kita mula dari A ke vektor B. Vektor A ni apa titik dia? Vektor A ni kalau kita tengok, A ni, A kita ini adalah titik dia 2, -1. Setuju? Setuju tak? 2, -1. 2, -1. Setuju? So ini -1 sini. Okey. So B ni kalau kita koordinat dia adalah apa? Siapa boleh tengok koordinat B ni apa? Siapa boleh baca? Apa koordinat dia? B 1 dan 3. Okey. Baik. Kalau kita menggunakan konsep
apakah vektor OA? Asal warna merah ni. Oh, tempat cikgu tadi warna merah ya. Padam dulu. Okey, kalau kita menggunakan konsep vektor OA, titik dia 2, negatif 1, dalam bentuk lajur dia adalah vektor 2, negatif 1. Okey, boleh Kalau ikutkan vektor OB, OB ni adalah dalam bentuk lajur adalah 1, 3. Okey, kita ambil ni lah. Vektor OB, vektor OA, ambil koordinat dia. Alright, so seterusnya. Okey, dengan menggunakan hukum segitiga, kita nak cari apakah vektor AB. Okey, vektor AB ni kalau ikut hukum segitiga, AO OB ikut arah ini. AO tambah OB. Tengok AO tambah OB. Alright. Kemudian kalau kita letak lajur tadi, vektor lajur, AO dengan OA terbalik. Kalau ikut graf pun, arah kita pun terbalik dengan yang asal. So dia bertentangan. Ya, AO dengan OA ni kalau dia bertentangan, apa yang ada dalam lajur OA tu yang positif kita negatifkan. So negatif 2 dan negatif kita positifkan. Tambah OB. Ini betul lah. OB ni ikut arah yang sama. So tak perlu buat apa-apa negatif positif tak payah. Kita ambil terus 1, 3. Jadi penyelesaian kita yang akhir, yang atas tambah dengan yang atas, yang bawah tambahkan dengan yang bawah. Okey, so kita akan dapat negatif 2 dalam bentuk lajur tambah dengan 1, dia akan jadi negatif 1. 1 tambah dengan 3, dia akan jadi 4. Okey, itu pengakhirannya. Alright, ada masalah lain? Okey, boleh ambil screenshot. Siapa nak screenshot boleh? Boleh tengok? Okey, ini penyelesaian jawapannya. Okey, soalan A tadi. Jangan risau, cikgu buat rakaman. Nanti kalau kamu tak faham lagi, kita tunjuk rakaman tersebut. Macam mana buat penerangan, boleh ulang balik pembelajaran. Siapa yang rajin tu. Okey, so ada apa-apa lagi nak tanya untuk soalan ni? Tak ada Setakat ni alright. So everyone is okay. Tak ada bertanya apa-apa. Quiet aja ni. Risau juga cikgu. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, soalan nombor 5. Diberi, ni soalan tahun 2013 tak susah pun soalan nombor 5 ni. Dia beri bahawa A, vektor A sama dengan negatif 8I tambah J dan B adalah sama dengan 10J. Cari vektor unit yang selari dengan 3A tolak B. Cari vektor unit yang selari dengan 3A tolak B. Okey, tak ada apa masalah. Apa yang kita nak cari adalah kita cari ni dulu. 3A ni dulu. 3A tolak B. Okey, kita nak cari ni. Ini seperti mana kelas offline yang cikgu bagi latihan semalam tu. Itu kena buat latihan 8.9. Jadi 3A tolak B, kita jadikan je 3A kita negatif 8I tambah J, okey, tambah B, tolak B, okey, tolak B. Buat tolak B kita adalah 10J. Kita selesaikan ini, negatif 24I tambah J tolak 10J. Okay, yang mana kita tolak, kita tolakkan Yang bagi tambah tak ada dia semua. Oh, kita salah lagi cikgu. 3 darab negatif 8, 3 darab I. Itu ni jadi 3J. Okey, jangan silap jangan terlepas pandang tu. Okey, sebab dia dalam bracket tu kita kena kembangkan. Jadi 3J. So jadi kita punya penyelesaian dia negatif 24I tolak 7J. Alright. So cari vektor unit. Okey, apakah itu vektor unit? Tengok formula. Ada tak formula vektor unit? Unit vektor unit. Sama tu atau terbalik je ni.
patutnya vector unit ya. Itu bahasa Inggeris. Okey, so ini unit vector ataupun vector unit. So formula nombor 6. Ini yang kita kena tengok ni. Macam mana kita buat formula nombor 6 ni? Okey. Kita kena ada satu simbol. Simbol itu kita letak sebagai topi kat atas ni. Okey, jadi penyelesaian dia yang ini semua ini kita letak dia sebagai, kita wakilkanlah kot. Tak payah. Kita kena buat 3A tolak B, kita buat satu simbol topi. Maknanya yang sebelah ini, okey, pada peringkat awal tu kita kena cari magnitude dulu. Cari dulu magnitude. Okey, magnitude tu adalah punca negatif 24 kuasa 2 tambah dengan negatif 7 kuasa 2. Okey, cuba kirakan yang ini, kita akan dapat apa? Kalkulator. Okey, 20 punca. Sekejap punca negatif 24 top kuasa 2. Okay. And then tambah bracket tambah tambah, kita buat negatif 7 and then kuasa 2. Berapa kita dapat ni nilai dia? Alright, sama 25. Okay, so magnitude dia adalah 25. 25 unit. Okay, so unit vector seperti soalan ataupun vector unit. Vector unit, okay, dia mesti ada simbol topi ni seperti mana formula. Nampak tak? Simbol topi ni. Ni ada simbol topi dekat sini, nampak tak pasal ni? 6 simbol topi tu, okay, seperti mana cikgu telah bagi kelas offline . Okay, kita tengok. Formula dia X, vektor Xi tambah Yj bagi dengan bawah ini dikatakan sebagai magnitude. Ini magnitude sebenarnya. Bawah ini adalah magnitude. Atau kita kemaskinikan formula ni. Atau Xi tambah Yj, kita punya ni adalah magnitude dia. Okay, so magnitude dia. Jadi magnitude ini kita ambil tadi. Pada peringkat awal ni, yang atas tu ialah negatif 24I tolak 7J. Vektor itu sendiri bahagikan dengan magnitude dia. 25. Jadi kita boleh buat pecahan negatif 24I bahagi 25. Ni magnitude tadi betul tolak 7 bahagi 25J. Okey, ini yang dikatakan sebagai vektor unit. Okey, itu saja. Tak ada penyelesaian lain. Ini saja yang dia minta. Okey. So itu jawapan dia, vector unit. Alright, seterusnya. Ada apa masalah? Ambil, boleh print screenshot jawapan. Okey. Soalan nombor 5, ada masalah lain? Tak ada Setakat ni okey Okey, good. Seterusnya kita tengok soalan nombor 6. Okey, macam mana penyelesaian nombor 6? Lagi satu. Tahun 2012. Diberi P sama dengan dalam vektor lajur 3, 6 dan Q sama dengan 2M tolak 3. Jika P selari dengan Q, carikan nilai M. Alright, perkataan selari. Ingat apa tadi? Dia punya istilah selari
dengan istilah kolinear. Kolinear ni maksudnya dalam satu garis. Apa kita buat? Letak P, kita comparekan dengan Q, lepas tu kita letak apa-apa huruf. Okey, sini ada M, jangan taruh M. Kita letaklah apa-apa N lah. N. N. Okey, tak apa, N. Nah, taruh N kat sini boleh, kat Q boleh, atau kamu nak letak N kat P pun boleh. Tak ada masalah. Okey, katakan kita letak N kita kat P. Contohlah sebelah kiri pula. Satu skala. Dia satu skala N. Lepas tu kita buatlah vektor comparekan macam ni. Letaklah macam ni. Tak ada masalah. Boleh? Okey. So jadi N P kita dalam bentuk lajur 36 sama dengan Q kita dalam bentuk lajur 2M tolak 3. Okey, seterusnya apa kita buat? Kembangkan N dalam bentuk lajur, dikena darabkan semua N tu. Samakan. Alright, so maknanya dalam bentuk lajur ni kita ada sebelah kiri. Ingat kita ada sebelah kiri, kita ada sebelah kanan. Jadi kita boleh buat pengiraan lajur ini. Yang atas samakan dengan yang atas. Jadi kita buat kat sini. 3N kita samakan dengan 2. Yang satu lagi 6N sama dengan M tolak 3. Jadi yang N ni yang kita letak tadi tu, okey, yang N tadi tu kita dah kembangkan tadi 3N dengan tolak 2. Okey, lepas tu kita samakan dengan apa tu, kita boleh selesaikan di sebelah persamaan yang pertama ini dengan N tu adalah 2/3. Itu saja. Okey. Okey, kemudian N ni kita gantikan pula dalam persamaan yang kedua kita bentukkan tadi. Jadi apa? 6 2/3 sama dengan M tolak 3. So ini kita boleh kecilkan lagi. So 2 darab 2 ialah 4. Okey, 2 darab 2 adalah 4. So 4 sama dengan M tolak 3. Negatif 3 pindah sana, tambah. Jadi M kita tu samakan dengan 7. Itu jawapan akhir kita. Soalan nombor 6. Settle. Kejap je. Okay. Alright. So far so good. Baik. Okay. So jadi kita boleh teruskan lagi. Soalan yang ini dah ambil lah. Screenshot dulu. Screenshot dulu. Siapa yang nak screenshot ataupun dah tulis. Tak ada masalah. Okay. Ada apa-apa soalan lain? Tak ada Ini tahun 2012 punya soalan. SPM clone Kita tengok pula soalan yang ke-7. Ini soalan 2014. Sekali lagi dapat tanda ni pula. Tanda ini maksudnya apa? Magnitude. Okey, so apa magnitude punya formula? Di mana cikgu terangkan tadi? Nombor 5 ni lah magnitude. Itu yang kita kena gunakan. Magnitude ni dia mesti ada dua palang kiri kanan. So kita kena buat macam ni. P 1A magnitude P kita kena bentukkan terus pada punca dengan 5 kuasa 2 tambah negatif 12 kuasa 2. Okey, kira ni berapa kita akan dapat? Kita akan dapat 13. Tak salah cikgu. Cikgu dah kira tadi. 13 unit. Okey, panjang P. Itu maksudnya vektor P tu panjang dia tu, magnitude ni maksudnya panjang dia punya jarak dia. Berapa panjang dia. Itu maksudnya. Sebab itu kita ada unit. Sebab itu penting ni. Okay, unit. Unit ni macam sentimeter, meter, kilometer. Lebih kurang Okay, so itu maksudnya. Okay, soalan B. Nilai K dengan keadaan P tambah Q adalah selari dengan paksi Y. Okay, ini paksi Y dan ini paksi X. So bila dia selari, X kita itu pada Y, paksi Y, ini paksi Y. Okay, so ini adalah paksi Y. Bila kita kira paksi Y, X itu adalah sama dengan kosong. Okay, katakan P tambah Q kita ini adalah selari dengan paksi Y. Jadi kita senang aja. Apa kita buat? Ada selari dengan paksi Y. Kita mula kita cari dulu P tambah Q.
iaitu 5 negatif 12 tambah K tambah 2, 3. Okey, so jadi 5 tambah yang atas, tambahkan yang atas, dia akan jadi K tambah 7. Okey, di atas tambahkan yang atas, jadi K tambah 7, manakala negatif 12 tambah dengan 3. Okey, negatif 12 tambah dengan 3, dia akan jadi apa? Negatif 12 tambah 3, dia akan jadi apa? Sorry. 9 lah. Okey. Negatif 9. Alright. Okey, negatif 9. Okey, so bila dia selari dengan paksi Y di mana X itu adalah kosong. Okey, kalau ikutkan, kalau dia selari dengan paksi Y ni dia punya I dia kosong, J dia ada nilai lah. Okey, J dia ada nilai. So maknanya kita tengok yang X saja. Kenapa kosong? Sebab X dia kosong kat sini. Dia selari. X dia kosong. Jadi sini I dia atau dalam bentuk IJ. So jadi kita letakkan K tambah 7 tu samakan dengan kosong. Jadi K kita tu sama dengan negatif 7. Okey, itu jawapannya. Okey. Okey, ambil take note. Okey, ambil. Alright, so ada masalah lain? Tak ada ya? Okey, kata ada masalah. Terus ke soalan nombor 7 dah lah, nombor 8. Cepat sikit Baik, okey, ini dia. Diberi OA, sekali lagi saya gunakan. Diberi OA, vektor OA sama dengan lajur P4, vektor OB sama dengan 1 negatif 2 dan OC sama dengan Q tambah 1, 1. Ini lajur dalam bentuk lajur. Dengan keadaan P dan Q ialah pemalar, ungkapkan Q dalam sebutan P jika titik ABC terletak pada satu garis lurus. ABC ni terletak pada satu garis lurus. Macam mana nak buat cerita ni? So macam mana kita nak buat cerita ni? Kita kena faham Okey, soalan dia ungkapkan P ungkapkan P dalam sebutan ungkapkan Q dalam sebutan P jika titik ABC terletak pada so, kita bayangkan kita bayangkan dalam koordinat geometri dia pada O ke A, O ke B dan O ke C. Jadi ABC. Okay, so ini vektor dia P4. Kita bayangkan je lah ini 1 negatif 2 dalam bentuk lajur. Dan ini adalah Q tambah 1, 1 dalam bentuk lajur. Kemudian kalau dia dalam satu garis lurus. ABC. ABC ini adalah terletak pada satu garis lurus. Okey, satu garis lurus. Macam inilah kita nak jadi. Okey, macam mana kita nak jadikan ungkapan Q itu dalam sebutan P. Alright. So pada peringkat awalnya, seelok-eloknya kita ambil vektor AB dulu. Kita ambil vektor AB dulu. Kita cari vektor AB seeloknya. Okey, apakah vektor AB? Vektor AB adalah lingkup segitiga AO-OB. AO tambah OB. Kemudian kita cari pula vektor AC. Okay, kenapa AC? AC. Okay, AC ni adalah
AO OC. Ikut arah ni lah. Okey. Jadi kita tengok betul-betul. Okey. AO tambah OC. Okey, dapat tu? Kemudian AO, kalau kita ikut lajur, okey, hati-hati ni OA, ini AO, dia terbalik. Okey, so kita kena letak negatif P, negatif 4 tambah OB. OB betul, ikut arah 1 negatif 2. Okey, satu benda lah. Jadi AC pun sama, AO terbalik, negatif P, negatif 4. AO dengan OA, kan terbalik tu. AO dengan OA, huruf tu pun terbalik. So kita kena letak huruf itu dalam keadaan negatif sign. Tambah OC. OC betul. Q tambah 1, 1. Okey, ini lajur. Okey, ini lajur. Dalam bentuk lajur. Okey, so jadi kita kemaskinikan dia punya persamaan itu. Kita akan dapat AB ni adalah vektor negatif P tambah 1, bawahnya akan jadi negatif 6. Okey, betul. Lajur. Okey, manakala AC kita tu yang akan jadi panjang sikit negatif P tambah Q tambah 1, negatif 4 tambah 1 adalah negatif 3. Okey, simpan dulu. Kemudian istilah ini awak kena tengok. Satu garis lurus. ABC. Satu garis lurus. Ingat tak istilah yang cikgu berikan awal tadi kalau dia selari. Okey. Kalau istilah itu selari atau kolinier. Kolinier ni maksudnya satu garis. Dalam satu garis. A, B, C dalam satu garis. Maknanya dia selari lah antara satu sama lain. Okey, sama je konsep dia. Okey, so jadi kita gunakan AB dan AC, kita comparekan dia. Okey, AB dengan AC ni kita compare. Maksudnya AB macam case tadi dengan vektor BC. Okey, kita comparekan dia. Lepas tu kita letak apa-apa huruf. Nak tahu huruf kiri ke kanan ke? Macam case soalan nombor 7 tadi. Okey, kita yang ini kita letak apa-apa huruf, kita letak M. Letak apa-apa huruf selain daripada mana-mana huruf yang ada dalam soalan itu, kita M. Okey, bukan BC sorry, AC. Ini bukan BC, AC. Kita compare dengan AB yang kita buat tadi tu, AB dengan AC. Okey. Buat macam ni dulu. Take it easy. Sebab dia menggunakan istilah satu garis. Ni satu garis. Okay, satu garis ni maksudnya AB, BC tu dia selari lah antara satu sama lain. Okay, satu garis. Jadi kita buat macam ni dulu. Kemudian kita letak, kita letak AB kita tadi. Negatif P tambah 1, negatif 6, manakala M, AC, negatif P tambah Q tambah 1, 3. Okey, di mana kita letak AB dengan AC tadi. Okey, kita ruang tak cukup ni, kita pergi ke ruang papan baru sikit Kita sambung kat sini, iaitu negatif P tambah 1, negatif 6. Sama dengan M. Okay. M apa tadi? Negatif P tambah Q tambah 1. Bawah dia apa tadi? Bawah dia 3. Okay. Okay, nah, kita dapat macam ni. Alright. So, yang mana atas, yang mana bawah, bawah. Kita samakan. Faham tak cikgu? Okay, maksud cikgu, kita jangan lupa darabkan M sekali Kalau nak darabkan M dulu pun boleh, tak ada masalah. Kita akan dapat negatif P tambah 1, negatif 6
Laju samakan. Okay, tambahkan, darabkan yang atas negatif P darab M. Okay, ini kita kembangkan macam ni dululah. P M Q M tambah M. Okay, bawah tu 3 darab M. Okay, so yang mana bawah, bawah, yang mana atas, kita samakan dengan yang atas. Contoh, kalau kita negatif P, ni kita boleh comparekan bersama. Okay, panjang sikit tak apa So, jadi negatif P tambah 1 samakan dengan negatif P M tambah Q M tambah M. Okay, yang bawah tu, yang bawah tu adalah negatif 6 samakan dengan 3M. Okay, ada dua bahagian. Jadi kat sini kita boleh dapatkan nilai M. Nilai M kita tu tak silap cikgu ini negatif 3 kot. Cikgu tak perasan yang ini Tidak guys. Cek balik. Ni negatif 3. Ni ada negatif Okay, so ni negatif. Okay, silap Daripada awal ni ini negatif. Saya baik dalam perasan Okay, jadi negatif 3M. Okay, alright. So negatif 3. Jadi M kita sama dengan apa? Negatif 3 pindah sana, kita akan dapat positif 2. Okay, next step. M ni kita gantikan ke dalam persamaan yang pertama tadi. Bila M tu sama 2, kita gantikan M 2, ni ada satu lagi. So ini ada satu lagi, kita gantikan setiap satu M. So jadi negatif P tambah 1 sama dengan negatif 2P tambah 2Q tambah 2. Okey, selesaikan macam ni. So, soalan dia tadi dia kata apa? Keadaan P dan Q, ungkapkan P dalam ungkapkan Q dalam sebutan P. Okey, kita cuba pemudahkan. Negatif P, kita pindahkan 1 ke sana. 2 tolak 1. Negatif 2P pindah sana. Tambah 1, nak tolak. Negatif P tambah 2P, dia akan jadi P. Okey, 2Q tambah 1. Oleh kerana 1 pindah sana. Dan 2 pindah sana. Ini dia. Akhirnya, kita boleh terbalikkan Q adalah P tolak 1 bahagi 2. Itu jawapan akhir kita. Sebab soalannya minta ungkapkan Q dalam sebutan P. Okay, so hati-hati So jadi ambil ambil jawapan ni. Screenshot dulu. Okay, screenshot. Siapa nak screenshot boleh. Siapa dah tulis tu tak ada masalah. Dengan dah screenshot ni. Dah ambil jawapan ni. Okay, nanti kamu buat balik dengan tulisan sendiri. Bukan ambil picture ni, photo state kamu tunjuk pada cikgu, tak. Okay, kamu kena tulisan kamu sendiri. Supaya kamu belajar. Okay, yang bahagian keduanya sini. Okay, ambil yang ni. Okay, screenshot lah. Panjang cerita dia ni. Daripada sini Okay. Okay, tak apalah. Yang penting cikgu tolong macam mana nak penyelesaikan masalah ini. Okay. Alright. So, screenshot lah. Dapat tak? Kita tak apa jelas tu. Boleh Okay, screenshot So, dengan perkataan istilah selari dengan kolinier kena ingat selari dengan kolinier. Ini penting Istilah ini sangat penting. So, letak apa-apa huruf. Kita comparekan dua vektor itu. Macam cikgu buat tadi ni. Kita letak apa-apa huruf. Kes ni cikgu letak huruf M lah. Okay, selain daripada huruf-huruf yang ada dalam soalan itu. Letak apa-apa huruf. Letak simbol pun tak apa. Letak durian ke bintang pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, jadilah kita selesaikan sebaik mungkin di mana. Okay, ini bahagian kedua. Okay, awak tengok balik lah Nanti cuba jawab soalan ini. Okay, kalau tak ada masalah kita lebih teruskan latihan pengukuran kita. Semua so far so good Semua so far okay, tak ada masalah Alright, kita teruskan. Sekejap mana tadi? Hilang lah.
Okey, teruskan soalan yang ke-9, yang terakhir. Sempat tak kita nak bincangkan ni? Okey, kalau tak sempat, kita hold dulu kot untuk next class. Masa kita tinggal lagi 10 minit. Cerita ni pun panjang juga, kita tengok dulu. Okey, nombor 9 ini, darjah di sebelah menunjukkan sebuah trapezium. Okey, maknanya AD dengan BC ni adalah selari lah ABCD dengan AD sama dengan KX. Dia tak tulis kat sini, kita kena tuliskan KX. Jadi DC adalah ikut arah ni DC adalah HY, ikutkan, dan BC adalah HX. HY, KX, HX. Oh, banyak cerita dia. Okey, so jadi dengan keadaan H dan K adalah pemalar, jika AB, okay, AB 2X tambah 2X tambah K tambah 1/2Y, cari nilai H dan K. Alright, so kita kena tengok okay, macam mana kita nak cari AB ni. Okay, ada dua jenis AB. Satu yang ini AB, satu kita kena cari dari vektor paduan ini. So vektor paduan ini kalau ikut arah yang cikgu tunjukkan ini, AB adalah sama dengan AD tambah DC tambah CB. Okay, buat macam ni dulu. AD tambah DC tambah CB. Okay, kemudian AD ni sama dengan apa? AD adalah KX. Seperti mana soalan? DC adalah HY. Okay, mana yang ini? Dan CB. Okay, arah bertentangan. C dengan B, BC, HX. Tapi CB kita akan taruh negatif. Okay, so negatif HX. Okay, so negatif HX. Okay, jangan keliru. Baik, seterusnya yang HX ni, yang mana X dengan X ni kita boleh kumpulkan dan kita boleh buat pemfaktoran. KX tolak HX tambah HY, kita boleh kumpulkan dan kita boleh buat pemfaktoran seperti ini. Okey, so inilah vektor AB. Okey, kita ada dua vektor. Cari nilai H dan nilai K. Kita ada dua vektor. Satu vektor AB yang ini. Okey, satu vektor AB yang ini. Yang ini dengan ini. So kita boleh compare. Di mana cikgu ajar beberapa minggu lepas Yang X kita comparekan dengan X, yang Y kita comparekan dengan Y. Seperti mana? Kita tengok AB yang dalam soalan itu adalah 2X tambah K tambah 1/2 KY. Jadi kalau kita tengok kat sini, yang X dengan X kita boleh comparekan. Ambil koefisien dia, X dengan K tolak H. Okey, so jadi kita boleh comparekan mereka menjadi K tolak 2, sorry. Mana biru 2 alah, hilang pula. Sorry guys. Okey, dapat tak? 2 samakan dengan K tolak H. Ini untuk bahagian X. Okey, yang kedua kita boleh ambil yang Y comparekan dengan Y. Kita ambil yang koefisien dia saja. Dia akan jadi K tambah 1 bahagi 2 samakan dengan H. Barulah kita dapat penyelesaiannya. Okey, jadi kat sini kita boleh gunakan persamaan serentak. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Okey, kita guna kaedah persamaan serentak ini di mana H ini kita boleh gantikan semua ini kepada persamaan nombor 1. Tak ada masalah. Boleh juga kepada H. Ini kaedah gantian. So kita akan dapat 2 sama dengan K tolak K tambah 1 bahagi 2. Okey, kita darab semua dengan 2. Kita darab ini semua dengan 2. Hilangkan pembawah. Dia akan dapat 4 sama dengan 2
K tolak K tambah 1. Okey, kita hilangkan pembawah tu semua darab dengan 2. Jadi 4 sama dengan 2K tolak 1. Jadi seterusnya K, 2K tolak K adalah K ni satu bilangan sana. K tu sama dengan 5. Kemudian kita gantikan sebelah K tambah 1 per 2 sama dengan H. Okey, kita sambung kat sini untuk persamaan yang kedua. K kita tu sama dengan 5 tambah 1 bahagi 2 H. So H kita 5 tambah 1, 6 bahagi 2. Jadi H tu sama dengan 3 akhirnya dapat. Okey. So ambillah jawapan ini. Buatlah screenshot dan kamu kena tulis cantik-cantik dengan tulisan anda sendiri menunjukkan anda telah buat. Saya rasa itu sajalah kot untuk hari ini. Alright, sebab untuk seterusnya kita boleh tolong screenshot dulu. Ambil ambil jawapan cikgu nombor 9 ni. Okey, kita sama-sama bincang Okey, so jadi seterusnya untuk kertas 2. Kertas 2 ni soalan nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3 ni kita bincang minggu kelas seterusnya lah. Okey, so jadi untuk hari seterusnya. Okey, soalan nombor 9 ada masalah? Tak ada Okey, boleh screenshot. Tak ada Faham setakat ni? Tapi dari segi algebra kena kuat lah. Itu yang jadi masalah. Cikgu tahu kalau kita tak buat latihan, di mana cikgu telah berikan latihan pengukuran. Cikgu tengok tak ada sesiapa tanya pun, cikgu macam mana nak buat latihan ini. Adalah 1-2 orang tanya. Baguslah. Yang lain-lain tu macam mana agaknya, rasanya cikgu anggap kamu sudah faham lah. Okey, orang macam mana pun, cikgu akan bagi quiz vektor ni selepas habis pengukuhan nanti, latihan pengukuhan kita ni. So kalau ada apa masalah, nak berbincang ke apa, boleh. Okey, boleh personal message cikgu Alright, tadi soalan nombor 8 dia nombor 9 tadi dia dapat cara jawapannya macam mana? Okey, semua okey. Tolong buat penyelesaian kerja ni cikgu dah tunjukkan. Awak jangan risau. Cuba belajar balik, ulang kaji balik apa yang cikgu telah bincangkan tadi. Kalau tak faham lagi, boleh personal message dengan cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk kehadiran